Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Demi kuda perang yang berlari kencang dan kuda yang memecikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat engkar, yakni tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia, yakni manusia, menyaksikan, yakni mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cinta kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur itu dikeluarkan, apa yang tersimpan di dalam dada ini dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ni bersumpah dengan kuda perang ketika digunakan di jalannya yang berlari kencang dan mengeluarkan dhabha. Dhabha ni suara yang keluar daripada kuda ketika dia berlari. Jadi kuda dia bila berlari dia mempunyai, dia mengeluarkan bunyi suara kuda berlari. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memecikkan bunga api. Apabila kaki kuda tersebut terkena menghentak di atas permukaan batu atau tanah, maka keluarlah api, percikan api, menunjukkan kehebatan kuda tersebut. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau dalam peperangan menyerang pada waktu pagi dan mendengar seruan azan. Fa'asarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu, yakni debu di kancah peperangan kuda. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, yakni masuk ke dalam tengah-tengah kumpulan tempat musuh lawan yang sedang ditempuhinya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, firman Allah Ta'ala wal 'adiyati dhabha, maksudnya unta-unta. Sayyidina Ali pun memberi tafsiran wal 'adiyati dhabha ni sebagai unta-unta, sebab dia kata waktu peperangan Badar kami tidak mempunyai kuda, kami hanya ada unta-unta sahaja sebagai kenderaan peperangan kami. Sedangkan Ibn Abbas berpendapat wal 'adiyati dhabha tu maksudnya adalah kuda perang. Ibn Abbas pula mengatakan bahawa wal 'adiyati dhabha ni bukannya cerita tentang peperangan Badar, tetapi adalah cerita tentang syariah-syariah, kumpulan-kumpulan perang yang dihantar oleh Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas
ketika aku sedang duduk di Hijr, tiba-tiba ada seorang lelaki datang dan bertanya kepadaku tentang wal adiyati dhabha. Lalu aku mengatakan ia adalah kuda perang yang digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembali bila malam, lalu membuat makanan dan menyalakan api. Kemudian orang tu pun datang bertanya kepada Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali berada di tempat minum air Zam-Zam. Orang tu tanya kepada Sayyidina Ali, wal adiyati dhabha. Sayyidina Ali berkata, apakah engkau telah bertanya kepada seorang sebelumku? Ia menjawab, ya, tadi aku dah tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata kuda perang ketika digunakan untuk berperang dari Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, pergi panggil Ibnu Abbas supaya datang untuk menghadapku. Lalu Ibnu Abbas dipanggil dan menghadap kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun kata, engkau memberikan fatwa kepada orang-orang dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Demi Allah, perang yang pertama berlaku dalam Islam adalah peperangan Badar. Kami tidak ada kuda, melainkan 2 ekor kuda sahaja milik Zubair, satu lagi milik Miqdad. Bagaimana mungkin hal itu dikatakan wal adiyati dhabha? Sungguhnya al adiyati dhabha yang berlari-lari kencang adalah dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dan dari Muzdalifah menuju ke Mina. Ibn Abbas berkata, maka aku mencabut perkataan aku dan merujuk kepada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi beberapa pendapat ulama tentang wal adiyati dhabha. Ada yang mengatakan kuda perang, ada yang juga kata unta-unta peperangan. Fal muriyati qadaha, yakni dengan kuku-kukunya mengobarkan, kuda-kuda itu mengobarkan perang di antara para penunggangnya. Fal muriyati qadaha. Ibn Abbas dengan Mujahid pula berpendapat yakni tipu daya kaum lelaki. Ada yang mengatakan menyalakan api apabila mereka pulang ke rumah mereka ketika pulang di malam hari. Ini beberapa pendapat para alim ulama berkenaan dengan fal muriyati qadaha. Ada yang kata percikap api ketika kuda tu berlari di atas batu dan padang pasir. Mungkin terkena percikap api, kena batu, kaki kuda terkena batu, keluar percikap api. Setengah ulama berkata balik daripada rumah, tentera-tentera itu balik dan menyalakan api di rumah masing-masing. Maksudnya adalah api-api para kabilah. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba pada waktu pagi. Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan bahawa penyerangan kuda berlaku pada waktu pagi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang menafsirkan juga dengan unta mengatakan pemberangkatan pada waktu pagi dari Muzdalifah menuju ke Mina. Sedangkan firman Allah Ta'ala, fa'atharna bihi naqa, sehingga menerbangkan debu-debu, yakni tempat yang dapati ada debu-debu akan berterbangan pada waktu haji ataupun pada waktu perang. Ketika di padang pasir berlaku perjalanan unta ataupun kuda, maka akan lihatlah debu-debu padang pasir yang berterbangan. Fal mughirati subha fa'atharna bihi naqa fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ibn Abbas mengatakan bahawa kumpulan musuh dari kalangan orang-orang kafir, kemungkinan lain maknanya adalah maju ke tengah-tengah tempat itu semuanya, sehingga lafaz jam'a innal insana li rabbih lakanud,
Sesungguhnya manusia itu kebanyakannya mereka engkar, yakni tidak bersyukur kepada Tuhan. Inilah al-muqsam alaihi, yang disumpah atasnya ataupun objek sumpah, yang berarti bahawa manusia terhadap nikmat-nikmat Tuhannya sangat engkar dan kufur. Jadi kita yang memeliharalah diri kita, peliharalah diri kita daripada tergolong di kalangan manusia yang ingkar ataupun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah Taala ni sangat banyak kepada kita. Kan, duit kita banyak, kita kira hari-hari, semua ni nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah jadi macam innal insana li rabbih lakanud. Yang sangat engkar terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Alhamdulillah, syukur. Allah SWT bagi banyak, syukur. Allah SWT bagi sikit, syukur. Allah SWT tak bagi pun, syukur. Semua ni nikmat daripada Allah SWT. Janganlah kita ingkar dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Hasan Al-Qatadah mengatakan al-kanud artinya al-kafur, sangat engkar, yang sangat engkar. Al-Hasan berkata iaitu yang menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat-nikmat Tuhan. Bila dia ditimpa musibah, selalu mengeluh kepada Allah Ta'ala sampai lupa nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak yang diberikan. Kan, bila sakit, ngadu ke Allah Ta'ala berlebih-lebihan, ya Allah, kenapalah sakit ni, dan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan lupa selama ni dah sihat dah, 30 tahun sihat, baru sakit sikit dah lupakan nikmat Allah Ta'ala. Ni antara pendapat para alim ulama berkenaan dengan lakanud, iaitu al-kafur, yang sangat ingkar. Wa innahu ala dhalika la syahid, sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar menyaksikan hal kekufuran tersebut. Manusia yang ingkar dan kufur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu maha melihat, maha mendengar. Kadang-kadang benda tu berlaku dalam hati. Pengingkaran, kekufuran itu benda yang berlaku dalam hati. Allah SWT tahu. Walaupun nampak di luar baik, nampak di luarannya nampak baik, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui. Ianya kembali kepada manusia. Wa innahu, sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan, mengakui pengingkarannya, yakni dengan lisan halnya. Maksudnya hal itu nampak atasnya dalam perkataan, perbuatannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengetahui bahawa mereka sendiri adalah orang yang kufur. Sesungguhnya, dan seterusnya Allah SWT kata lagi, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya cintanya kepada harta bendanya berlebih-lebihan. Ini antara sifat-sifat orang yang kufur, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT, mencintai harta yang ada padanya secara berlebih-lebihan. Sedangkan harta yang dimilikinya, anak-anak yang dimilikinya, rumah besar yang dimilikinya, kenderaan yang dimilikinya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kecintaan kita hakikatnya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai harta
kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Al-khair. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam hal ini ada dua mazhab, dua pendapat. Yang pertama, bahawasanya dia amat sangat cinta kepada harta. Yang kedua, dia benar-benar tamak lagi bakhil kerana kecintaannya terhadap harta. Kedua pendapat ini adalah sahih. Ini adalah antara perkara yang perlu dijauhi oleh manusia. Melampau-lampau sangat cinta kepada harta sehingga menyebabkan manusia itu lalai, kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Taala memerintahkan agar zuhud terhadap dunia, berharap sangat kepada akhirat. Kita hidup di dunia ni hanyalah sementara sahaja. Ini adalah satu perjalanan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan yang sangat panjang. Dunia ini adalah sebahagian sahaja daripada satu proses kehidupan yang sangat panjang, dan akhirat itulah antara tujuan, destinasi kehidupan kita yang sebenar. Dan memperingatkan adanya peristiwa akan terjadi setelah keadaan ini dan huru-hara yang akan dihadapi oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur dikeluarkan? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila ada yang dalam kubur itu dikeluarkan, yakni mengeluarkan mayat-mayat yang ada di dalamnya. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada-dada dilahirkan. Bila manusia itu mati dan apabila ditiup sangkakala yang kedua, dikeluarkan semua mayat-mayat ada dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ada dalam dada dilahirkan. Abbas mengatakan bahawa yakni nampak dan nyatalah apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Depan manusia kita boleh sembunyi, kita boleh berlakon, kita boleh sorok, kita boleh berpura-pura di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa hussila ma fis sudur, akan dikeluarkan, tersimpan dalam hati, di dalam dada, akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang munafik, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita semua, insya-Allah. Sungguh inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka, yakni tahu seluruh perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia, seluruh perbuatan manusia, kemudian membalas mereka dengan balasan yang sempurna lagi adil. Yang mana yang baik akan diberi balasan kebaikan, mana yang zalim, yang jahat, yang menipu, yang berpura-pura munafik, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar zarrah sekalipun. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita semua, insya-Allah.